Didik TV KPM. Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Ridwan dan juga saya Sean Steven bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Baiklah Cikgu, silakan. Baik, terima kasih Sean. Baik, tadi kita dah pergi ke England dan kita telah belajar tentang revolusi keagungan. Di mana keagungannya apabila penentangan dan cara mereka mengatasi konflik di dalam negara mereka dengan cara yang sangat baik sehingga tidak menumpahkan darah tetapi membentuk suatu jenama baru kepada negara mereka, dan negara mereka ataupun kita sebut mengikut definisi asal tadi, negara bangsa mereka yang baru itu adalah lebih baik daripada keadaan negara bangsa mereka yang sebelum itu. Dan ianya memberi impak ataupun kesan yang besar kepada dunia sehingga kita sendiri merasakan perubahan tersebut sehingga hari ini. Sehingga hari ini. Baik, kemudian kita tengok. Kita pergi kepada revolusi yang seterusnya. Okey. Tadi kita dah tengok dengan cara yang boleh kita katakan berunding. Berunding, bagaimana mereka menentang Raja James sehingga Raja James mengundurkan diri hingga ke Perancis dan pemerintahan mereka diambil alih dan diuruskan. Kini kita tengok bentuk revolusi yang agak berlainan daripada yang itu sebab kita pergi ke Amerika. So, revolusi Amerika 1776. Revolusi Amerika 1776 antara revolusi yang sangat menarik dan saya yakin nama Amerika ni juga mesra telinga untuk kita dengar. Ramai di kalangan murid-murid kita yang memang familiar dengan Amerika. Ya, betul. Kalau sebut je tentang yang best sikit semuanya Amerika agak popular. Ya, betul. Jadi kita tengok apakah revolusi Amerika. Baik, revolusi Amerika ni dia berlainan sedikit dengan revolusi agung yang berlaku di England tadi, kerana Amerika pada asalnya merupakan tanah jajahan milik Great Britain. Kalau kita tengok revolusi agung di England tadi, mereka hanya berubah dekat dalam negara mereka sendiri. Ya, betul. Tanpa perlu membebaskan diri daripada apa-apa. Mereka berjuang untuk membawa satu perubahan kepada negara mereka. Tetapi untuk kes Amerika, kita mula melihatkan revolusi yang dihasilkan adalah bertujuan untuk membebaskan tanah air mereka. Kerana asalnya mereka adalah negara yang dijajah oleh kuasa yang lain. Jadi apabila sifat umum tanah yang dijajah, mereka akan dikuasai secara penuh oleh penjajah mereka. Jadi antara tekanan yang paling besar dilalui oleh secara umumnya mana-mana negara yang dijajah adalah mengenakan cukai yang tinggi kepada tanah jajahannya, dan Amerika tidak terkecuali daripada situasi ini. Jadi di Amerika mula berubah kepada menentang akta cukai, banyak lagi akta yang lain, akta pelayaran, akta gula, akta stamp, akta teh di jajahan dia. Jadi semua benda yang ada dekat Amerika ni dikenakan cukai. Semua diaktakan. Jadi macam mana nak hidup, semua benda pun nak dicukaikan. Kan? Jadi di situ bermula punca kepada penentangan tersebut. Jadi rakyat Amerika tidak lagi tahan berada di bawah pemerintahan oleh penjajah mereka yang bersifat penindasan tersebut. Mereka mula mencetuskan revolusi Amerika. Seterusnya, nampak? Itu sebab dalam revolusi Amerika, tengok apa yang ditulis kat situ. Tiada cukai tanpa perwakilan. Nampak? Slogan tiada cukai. Sampai cukai itu dijadikan slogan dalam revolusi dia. Maksudnya memang impak yang sangat besar kepada masyarakat di Amerika ketika itu. Perkara yang berkaitan dengan cukai ni. Kenapa dia letak macam ni? Kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Sebagai salah satu tanah yang ditakluki oleh British ketika itu, mereka mestilah ada wakil di dalam pentadbiran. Mereka adalah satu unit. Bila mereka unite, mereka berada di bawah unit pentadbiran British tu, mereka ada perwakilan. Tapi tidak ada perwakilan, tapi mereka kena bayar cukai kepada British. Tak ada perwakilan tapi mereka kena bayar cukai. Mana boleh? Mana boleh? Maksudnya cukai yang dikenakan ke atas mereka, tidak akan ada siapa yang akan pertahankan ataupun bahaskan cukai itu sesuai dikenakan ke atas mereka ataupun tidak. Jadi bila mereka tak puas hati, di sinilah mulanya perentangan akibat oleh cukai itu tadi. Dan ketika itu munculnya nama yang agak glamour, dan hari ini nama ni pun jadi nama tempat dekat sana. Washington, semua orang tahu. So George Washington mengetuai Kongres dan mengisytihar perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan
Amerika. Nampak? Berbeza dengan kes di Revolusi Agong tadi. Mereka hanya menentang secara berperlembagaan. Parlimennya menentang Raja James II dan sebagainya. Tetapi di Amerika isytihar perang. Sebab tadi mereka adalah tanah yang dijajah. Sekarang mereka isytiharkan perang. Kami tak puas hati. Kami mahu bebas. Kami tak nak bayar cukai kepada siapa-siapa. Kami hanya bayar cukai untuk diri sendiri. Jadi kita perang. Dia nak bebaskan negara dia. Seterusnya. Jadi Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Apabila pengisytiharan perang, sudah pasti perang ini tadi akan memberi kesan yang sangat besar. Memberi kesan yang sangat besar. Apabila kesan yang sangat besar ini akan memakan belanja, wang, pertumpahan darah, nyawa dan sudah pasti mendatangkan kerugian yang sangat besar. Jadi akhirnya setelah peperangan bermula untuk tidak dilanjutkan, maka pengisytiharan kemerdekaan ke atas Amerika diisytiharkan. So disebabkan peperangan ini tadi, Amerika merdeka. Jadi revolusi berakhir pada 1783. Revolusi berakhir pada 1783 dengan British mengakui kemerdekaan Amerika. Itu adalah cerita secara umumnya. Tetapi di sebalik, tadi kita boleh sebut satu nama, George Washington. Tapi sebenarnya ada pelopor kepada gerakan revolusi Amerika ni. Dan ini adalah kerja rumah yang telah saya tinggalkan kepada murid kita yang berada di atas talian. Jadi, siapa tahu siapakah tokoh tersebut yang menjadi pelopor ataupun tulang belakang kepada revolusi Amerika? Siapa nak jawab? Saya. Ya, saya tu siapa? Fasha. Fasha? Baik, Fasha. Teruskan, Fasha. Thomas Jefferson adalah seorang ahli falsafah Amerika. Pencapaian terbesar Jefferson adalah penyusunan deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Beberapa dekade sebelum dia menjadi presiden. Okey, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson ni macam yang Fasha sebut tadi. Terima kasih Fasha. Walaupun tak lengkap maklumatnya tetapi sekurang-kurangnya dia buat kerja rumah dia. Jadi Thomas Jefferson merupakan nama yang agak besar di dalam revolusi Amerika. Kalau kita tengok, hasil dia yang paling besar adalah dia menyusun Declaration Independence of America. So perkara yang terkandung di dalam itu disusun oleh Thomas Jefferson ini. Maksudnya sudah pasti ini adalah perkara yang diperjuangkan dan membangkitkan semangat perjuangan rakyat Amerika ketika itu. Itulah benda yang diperjuangkan. Itu sebab itu yang diletak di dalam pengisytiharan kemerdekaan mereka. Betul? Betul. Jadi maksudnya ini adalah perkara yang telah diperjuangkan oleh saya. Dia adalah ahli falsafah. Thomas Jefferson adalah ahli falsafah. Jadi dia yang memperkenalkan apa yang mereka perjuangkan. Mungkin ketika itu Thomas Jefferson kata, kenapa kita mesti bayar cukai dekat orang? Ini tanah kita, negara kita, kenapa kita mesti bayar cukai dekat Britain? Mungkin dia kata macam tu. Kita sepatutnya hidup bebas, dia katakan. Mungkin itu yang diperjuangkan. Mungkin itu yang dikatakan dalam masyarakat ketika itu dan membawa kesedaran kepada masyarakatnya. Kita sepatutnya satu negara yang bebas. Kenapa kita mesti bayar cukai dekat dia? Kalau kita tak bayar cukai pada dia dan kita kumpul duit tu untuk kita bangunkan tanah kita, bukankah lebih baik? Jadi mungkin ini adalah perkara yang muncul ketika itu dan akhirnya dimasukkan dalam pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Jadi Declaration Independence of United States tersebut ada hari ini di White House. Dia memang dia ukir besar. Kalau pergi ke sana mungkin boleh tengok dengan jelas lah. Dan mungkin kalau tak dapat nak pergi, nak buat macam mana, mungkin tak lepas nak sampai ke mereka, boleh Google lah. Ya betul. Boleh tengok dalam talian. Google saja. Mungkin boleh tengok Declaration Independence of United States of America. So boleh tengok dekat situ. Okey, jadi dengan kejayaan terbesar Thomas Jefferson tadi menggariskan apakah deklarasi kemerdekaan Amerika, maka di situ berakhirnya revolusi Amerika pada 1783 dengan hasil daripada revolusi tersebut negara Amerika terbentuk dan merdeka. Okey, baiklah cikgu. Dan saya nak balik pula kepada jawapan yang diberikan oleh Fasha tadi. Berapa bintang yang Fasha boleh dapat daripada ataupun untuk jawapannya? Untuk jawapan dia kali ini saya dengan yakin nak bagi Fasha 2 bintang. 2 bintang untuk bintang. Fasha. Okey. Untuk Fasha 1,
Dan lagi satu di sini. Tahniah Fasha. Tahniah Fasha atas usaha Ya. yang dilakukan. Mungkin macam kita kata tadi, George Washington mudah dan selalu kita dengar, tapi Thomas Jefferson jarang orang tahu, apatah lagi untuk kes kita di Malaysia. Siapa Thomas Jefferson? Ya. Baik, tadi kita dah tanya dengan Fasha, sekarang kita nak cuba dengan Afifah pula. Afifah, boleh tak kongsikan dengan kita apakah kronologi kepada Revolusi Amerika? Langkahnya daripada yang pertama sampailah revolusi berakhir 1783. Silakan Afifah. Okey, mula-mula mereka menentang British sebab tidak dapat melindungi hak mereka. Lepas tu mereka menentang akta cukai seperti akta pelayaran, akta gula, akta stem dan akta teh di jajahan. Lepas tu mempunyai satu slogan iaitu tiada cukai tanpa perwakilan sebab tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Lepas tu George Washington mengetuai Kongres dan isytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan di Amerika. Okey, lepas tu Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika dan akhirnya revolusi berakhir pada tahun 1783. British mengakui kemerdekaan Amerika. Macam ni terbaik Afifah. Macam itulah. Tepat ke jawapannya itu? Murid GTA tepat, langkah demi langkah, menandakan Afifah memberikan perhatian pada perbincangan kita daripada awal tadi tentang Revolusi Amerika. Sejuk hati cikgunya. Dan berapa bintang boleh kita berikan? Yang ini tidak syak lagi. Saya memang nak bagi dia 3 bintang. 3 bintang. Okey, 3 bintang. 2. Dan yang terakhir sini 3. Kita bagi dia 3. Sekarang Afifah ada 4 bintang dan Fasha ada 3 bintang. Baiklah cikgu, dan kita dah belajar dah tentang Revolusi Amerika. Betul. Sekarang kita akan rehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM.